KPM. Alah, dah basah dah baju saya. Hujan pula tadi. Tak sedar tengah belajar kan. Alah, macam mana ni? Dah basah dah semua. Alah, nanti nak kena keringkan balik. Esok nak pakai baju apa pula ni? Dah lah ni je yang tinggal. Hanif, Ya. kenapa tu? Cikgu, tadi saya tengah sibuk belajar cikgu. Tapi tiba-tiba hujan kat luar. Saya tak sedar. Basah dah semua baju saya. Oi, dah basah dah baju Hanif ya. Masalah betul ni. Jadi Hanif, rasanya kita kena cuba selesaikan masalah ni Hanif. Kita Ya, kena cikgu. cipta satu alat ataupun sistem yang mana kita akan gabungkan dua teknologi Hanif. Kita boleh buat cipta alat ni cikgu. Betul. Kurang-kurangnya saya tak payahlah nak tunggu kalau hujan ke apa nanti tak payahlah nak tarik baju masuk. Ya, betul. Jadi Hanif nak tahu macam mana nak cipta alat tu. Boleh cikgu. Kita masuk ke kelas ya ni. Boleh. Okey, Boleh. jom Saya Hanif. nak keringkan baju juga ni. Jom. Berpeluh-peluh saya tadi. Tarik baju kan. Saya kemarin berlari lah. Baju saya dah basah pula. Agaknya esok nak pakai apa ni. Tapi kan saya rasa kita dah tahu dah ada guru kita yang akan selesaikan masalah kita hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua penonton-penonton didik TV KPM. Saya harap anda semua sudah bersedia kerana hari ini macam-macam kita nak belajar dalam slot tahap 2 mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Bersama saya tentunya ada jurubahasa isyarat juga iaitu Cikgu Nabila. Assalamualaikum Cikgu Nabila. Cikgu Nabila dah bersedia dah. Rasanya kita nak ada alat yang kita nak cipta sama-sama hari ini. Saya rasa Cikgu Nabila pun nak tahu. Baiklah, murid-murid di rumah kita sudah pun tonton profil guru kita hari ini. Tentunya bersama saya ialah Cikgu Syaril. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu, terima kasihlah Cikgu. Tadi kan saya rasa Cikgu nak selamatkan saya daripada ada masalah kalau baju basah nak hujan ni Cikgu Kan. Menarik tu Cikgu. Baik Cikgu, dalam mata pelajaran reka bentuk teknologi hari ini iaitu RBT, apakah topik yang sama-sama kita nak belajar ni? Okey, jadi Hanif, Ya, saya. hari ini kita akan belajar, kita akan siapkan projek ya Hanif. Ya, cikgu. Ini projek akhir tahun lah. Jadi untuk siapkan projek ni, dua teknologi kita kena gabung sekurang-kurangnya. Ni. Menarik tu Cikgu. Apakah teknologi-teknologi yang kita akan gabung tu Cikgu? Okey, alright Hanif. Jadi kita akan tengok untuk topik cantum siap lah. Jadi mudah je cantum siap saja. Okey, jadi Hanif, kalau Ya, nak saya. tengok pada kat sini Hanif, untuk kita menyiapkan projek ni, untuk membina projek, okey, kita dah sampai ke bahagian untuk bahan, peralatan, kos, jadual kerja. Kan sebelum ni Hanif dah buat lakaran sedikit berkenaan dengan projek Hanif. Betul, Cikgu. Jadi kita tengok apa bahan-bahan berkemungkinan yang akan Hanif guna pakailah. Okey, dekat sini untuk bahan Hanif, peralatan, Ya. okey, kita ada alatan dan juga bahan. Ada dua. Alatan dan bahan. Ya, betul. Alatan ni benda yang tak habislah. Contoh macam gunting, pisau pembaris, glue gun, pensel dan macam-macam lagi lah. Bergantung kepada projek Hanif lah. Ya, Cikgu. Okey, untuk bahan pula, bahan ni kita guna pakai Hanif. Ya. Kita guna untuk buat mini projek tu lah, model tu. Contohnya kotak, glue stick, mikro pengawal, servo, wayar USB, wayar pelompat dan banyak lagi Hanif. Bergantung pada Hanif punya projek. Okey. Baik Cikgu. Bukan Bergantung itu kepada saja. apa yang kita nak cipta sama-sama tu ya Cikgu. Betul. Baik, tentunya alatan dan bahan bergantung kepada apa yang kita nak cipta. Betul Hanif. Okey. Selain itu kita perlukan anggaran kos untuk peralatan dan bahan ni lah ni. Menarik. Kan? Untuk bina projek ni. Jadi ini adalah contoh-contoh Hanif. Contoh-contoh kos peralatan. Kita ada alat memotong, pensel, pembaris keluli, pisau boleh laras, rod pelekat panas dan macam-macam lagi. Hanif kena buat dalam bentuk jadual lah nanti. Okey? Mudah untuk mengira Cikgu dan Betul. mudah untuk kita rujuk juga. Untuk tengok berapa kos. Okey. Kemudian kita ada juga kos untuk bahan Hanif.
Okey, kos untuk bahan, apa bahan yang Hanif pakai tu, Hanif kena listkan dia, kena senaraikan dia satu sehingga berapa banyaklah yang Hanif pakai. Macam ini, contoh ini adalah contoh kos bahan yang diguna pakai. Kena ada perkara, kuantiti, harga seunit, jumlah dan berapa jumlah keseluruhan lah ni. Okey. Saya rasa cikgu dengan senarai ni mudah juga kalau saya nak pergi kedai nak beli bahan kan. Betul. Sebagai tempat rujukan lah begitu. Kan? Dan satu lagi Hanif. Hanif mesti ada jadual kerja. Okey, ini adalah contoh jadual kerja lah. Kalau kita tengok dalam buku teks, kita akan nampak ini adalah contoh jadual kerja. Kita akan listkan, senaraikan proses-proses kerja dan juga berapa minggu yang Hanif guna. Contoh minggu pertama Hanif buat menjana idea dan juga mencari maklumat. Okey, minggu kedua Hanif buat melakar idea. Okey, kemudian membina atur cara sehinggalah membuat dokumentasi dan perbentangan Hanif. Oh, menarik tu cikgu. Saya rasa ini juga penting supaya kerja kita lebih sistematik cikgu. Tak adalah kita buat suka hati je. Lepas ni saya nak buat macam ni lah, lepas ni saya nak buat macam ni. Takut nanti tidak efektif penggunaan kos dan masa cikgu. Dia lebih teratur kan Hanif kan? Lebih Jadi kita teratur. nampak apa yang kita nak buat lah. Saya setuju tu cikgu dan saya pasti banyak lagi cikgu Syaril nak kongsi dengan kita. Saya pun dah tanya, kita dah ada alatan, kita ada bahan, kita tahu kos, kita ada jadual kerja. Apa lagi Cikgu Syaril nak kongsi ni? Tapi kita akan berehat sebentar dahulu. Ingat-ingat balik apa yang Cikgu Syaril baru sebut tadi. Tapi jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hujan, oh hujan, kenapa engkau turun? Sekarang sudah basah baju saya. Esok nak pakai apa? Esok nak pakai apa? Alamak, baju saya dah basah lah. Sedih ni sekarang. Hai semua, anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2. Sama-sama kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Tentu bersama saya ada guru yang akan menyelesaikan masalah baju saya ni basah dah tahu kena hujan. Bersama saya ialah Cikgu Syaril. Cikgu, itulah kisahnya. Saya jemur baju kat luar. Tengah sibuk belajar tadi, tak dengar pula bunyi hujan. Habis basah baju saya. Macam mana kita nak selesaikan ni, Cikgu? Jadi kat sini Hanif. Ya, Cikgu. Bila kita sebut pasal RBT untuk projek penghasilan produk ni last sekali kan. Akhir sekali. Jadi Hanif kena gabungkan dua teknologi. Jadi untuk selesaikan masalah Hanif ni agak-agaknya Hanif nak buat apa agak-agaknya ya? Saya rasakan cikgu kalau saya nak mudahkan hidup saya ni, sekurang-kurangnya ketika saya belajar, taklah saya nak kena lari kat luar ambil baju saya kalau hujan. Saya nak cuba buat ampaian automatik. Okey, menarik tu Hanif. Ya, ampaian automatik. Automatik. Kalau ampaian automatik ni maknanya bila hujan dia tutup. Saya rasa masalah Hanif tu mungkin akan selesailah. Jadi kat sini Hanif dah membuat penyelesaian terhadap Hanif punya masalah kan? Ya, jadi cikgu bagi 1 bintang untuk Hanif. Hanif dah ada idea. Dapat 1 bintang, dapat cikgu. 1 bintang baik untuk Hanif. Baik, kan? terima kasih cikgu. Tapi cantik. cikgu, saya nak buat ampaian automatik ni, saya tak tahu bagaimana nak mula atau saya nak pasang produk untuk projek ini cikgu. Okey, untuk pemasangan projek ni, okey. Jadi kita tengok pada slide yang seterusnya yang mana cikgu dah nampak sebelum ni, mungkin Hanif terlupa kan. Hanif dah buat cikgu. Dia punya sedikit lakaran. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Untuk langkah-langkah penghasilan produk ni, kita dah tengok sebelum ni lakaran awal, menilai lakaran, kemudian Hanif pun dah buat lakaran yang ditambah baik sebelum ni. Kemudian kita dah tengok senarai alatan dan bahan yang digunakan, Ya, kan? cikgu. Anggaran kos, jadual kerja. Jadi sekarang
kita dah sampai ke membina atur cara dan juga menghasilkan produk ni Hanif. Saya dah tak sabar ni cikgu. Lepas ni tak payah risau lagi cikgu. Baik, apakah langkah seterusnya yang kita kena buat ni cikgu? Okey, jom kita tengok lakaran awal yang Hanif pernah buat sebelum ni. Cikgu minta pada Hanif kan untuk buat lakaran yang telah ditambah baik. Kalau tengok pada sini, cikgu nampak Hanif dah dapat menyelesaikan masalah. Hanif lah bergantung pada lakaran kan. Ya, ini yang dah telah ditambah baik. Ada sensor hujan kat situ, mikro pengawal kat belakang, ada servo boleh pusing 90 darjah kan. Kemudian ada ampaian. Nampak cantik dah tu lakaran yang Hanif buat tu. Terima kasih cikgu. Kat sini cikgu dah nampak dua teknologi atau bidang yang telah Hanif gabungkan kat sini untuk buat projek Hanif. Okey, cikgu nampak kat sini ada bidang pengatur caraan, teknologi pengatur caraan ada kat sini. Kemudian cikgu nampak juga elektromekanikal pun ada kat sini. Elektromekanikal ya cikgu. Hanif dah berjaya menggabungkan dua teknologi dah tu. Kita kena belajar betul-betul cikgu. Baru saya dapat gabungkan, saya guna aplikasi ilmu tu, sangat penting. Betul. Tahniah Hanif. Okey. Jadi Hanif dah bawa projek Hanif ni. Cikgu nampak dah hampir siap dah, ada sedikit-sedikit lagi. Mungkin Hanif perlu bantuan cikgu untuk siapkan projek ni kat sini sebab kita nak cuba untuk siapkan terus projek ni kalau baik, boleh cikgu. kan. Saya dah tak sabar dah ni. Jom kita siapkan projek ni Hanif. Apa langkah seterusnya cikgu yang saya kena buat ni? Cikgu nampak ada sensor kat situ. Ya cikgu. Ni sensor hujan saya cikgu sensor tadi. Sensor hujan kan. Bila hujan turun dia pun servo pun dia tutup ni. Cikgu nampak ada servo kat sini. Jadi cikgu mungkin Hanif plan bila hujan saja dia tutup. Nak dia bagi baju tu tak basah kan. Betul cikgu. Okey. Mudah jadi, begitu. Hanif plan nak pasang kat mana? Sebenarnya saya ingin pasang di atas sini supaya kalau hujan turun, sensor hujan ni boleh mengenal pasti ada air ke tak, basah ke tak cikgu. Okey, jadi kita pasang ke atas ni ya ni. Baik, saya menggunakan glue gun di sini cikgu. Glue gun. Okey, glue gun pun dah panas. Saya masukkan glue gun kat situ. Okey. Murid-murid di rumah juga jika melakukan projek seperti ini, haruslah ada orang dewasa bersama anda supaya kita kena berjaga-jaga, betul tak cikgu? Betul. Ataupun kita kena ada guru bersama kita. Betul ke cikgu? Ini benda yang panas kan. Hati-hati kan kalau kena tangan ni sakit ni Hanif kan. Cikgu, kena cipta satu alat pula untuk tak kena jari pula. Betul tu cikgu. Baik cikgu. Betul ke cara saya tampal ni cikgu? Okey, narik ni. Okey, nampak macam dah cantik dah tu. Bagi dia kemas di sana. Dia punya punca kuasa dia lah. Baik. Hanif kena tampal kat belakang dia punya punca kuasa dia. Punca kuasa. Saya tampal di belakang kan juga. Sekali lagi, murid-murid di rumah, kita kena berjaga-jaga ketika lakukan ini. Seperti yang saya lakukan adalah pengawasan guru kita bersama-sama. Ya. Okay. Baik, seperti ini saya selalu letakkan glue kita ataupun gum tadi. Saya letak di belakang sini ya cikgu. Okey. Tampal saja. Murid-murid jaga-jaga ya. Okey. Saya tampal di situ. Baik, cikgu saya akan pusing sedikit supaya murid-murid di rumah boleh nampak hasil ciptaan kita ni. Kalau nampak kat sini ada mikro pengawal. Mikro pengawal yang Hanif pakai kat sini Arduino. Cikgu nampak Arduino kat sini. Tak apa nak pakai Arduino ke, nak pakai microbit ke, macam-macam mikro pengawal yang kita ada kan Hanif kan. Ya, tapi cikgu nampak kat sini Hanif pilih Arduino. Tak apa, tak kisah Hanif. Ya, cikgu. Yang penting kita punya projek siap. Siap. Baik, kita akan pusing balik di sini. Cikgu nampak rasanya macam dah siap dah ni. Ini mungkin bateri. Kita pasanglah ni punya projek kan. Betul cikgu. Saya tak sabar ni nak uji tapi bateri tak pasang. Bateri tak pasang. Kita sudah pasang bateri dia. Baik cikgu, bagaimanakah kita uji sekarang? Apakah seterusnya? Seterusnya pengatur caraan. Pengatur caraan, baik. Pengatur caraan. Jadi bila kita tengok pada pengatur caraan, tengok pada yang seterusnya, cikgu pun dah nampak Hanif telah membina pengatur caraan. Okey. Kalau tengok pada laptop ni kan, komputer cikgu ni, Hanif dah membina pengatur caraan. Jom kita tengok pengatur caraan yang telah Hanif bina. Baik cikgu. Inilah yang kita sedang perhatikan sekarang cikgu. Bagaimanakah pengatur caraan ni akan membantu kita cikgu dalam projek ini? Betul. Ini cikgu nampak Hanif telah berjaya membina pengatur caraan kat sini. Ada when click forever. Lepas tu keluar hujan, nampak kat situ apabila dia baca nilai sensor hujan baca nilai kurang daripada 550, Hanif buat dia punya servo dia pun berpusing, motor dia berpusing. Jadi
bila dia kena hujan saja motor tu berpusing. Ya, cikgu. Jadi cikgu rasa tahniah kepada Hanif kerana Hanif telah berjaya menyiapkan projek ni. Bagus. Satu lagi cikgu bagi amat baik untuk Dapat Hanif. amat baik. Baiklah. Dapat amat untuk baik Hanif. ganjaran di sini. Cikgu, tahniah, adakah Hanif. kita perlu uji kaji, cikgu? Kita cuba tengok projek Hanif ni. Okey, sebelum Hanif buat pembentangan, kita tengok dahulu. Sebelum saya berjaya mula ke jual, tak? cikgu, teknologi ni. Kita nak buat perniagaan di sini. Kita kena uji kaji dulu, cikgu. Okey, jom kita tengok Hanif. Hanif punya projek. Jadi Hanif tekan butang hijau kat situ. Saya tekan butang hijau di sini, ya. Hijau kat situ. Baiklah, yang ada gambar bendera ni, cikgu. Betul. Yang Saya akan gambar tekan bendera. sekarang. Okey, dah hidup dah. Okey. Cikgu nak uji Hanif punya projek Hanif. Ya, Okey. cikgu. Ini apa ni? Air apa ni? Air hujan. Ini adalah contoh air hujan. Okey, contoh air hujan. Jom kita tengok berjaya ataupun tak projek Hanif ni. Kita besarkan cikgu uji ya, projek Hanif ya. Tengok Okey. betul-betul murid-murid, Kita kawan-kawan di cuba. rumah. Bila air hujan. Jadi, saya harap jadi. Jadi. Air hujan. Nilai dia pun dah turun tu. Nilai sekarang 991. 991. Kalau cikgu tengok pada Hanif punya nilai tadi bawah 550 kan? Ya, cikgu. Okey, kita tengok lagi air hujan ni. Turun dah lagi. 843. Air hujan. Okey, air hujan. 443. Dah 593, cikgu. Sikit lagi, lebat ni cikgu. hujan ni. Kejap lagi buka tadi. Ampaya. Okey, dah terbuka dah. Lampu pun menyala tu. Hanif letakkan lampu juga sekali ya. Cantik pun Raja Hanif. cikgu. Rasanya boleh dibina di rumah ni Hanif ni. Saya rasa boleh, cikgu. Seperti Menarik cikgu boleh katakan jadi. tadi, saya punya tahap hujan tu, cikgu, ialah 550. Dan ketika cikgu kita sembur air tadi, kita perhatikan di nombor 534, iaitu bawah 550, maka terbukalah ampaian saya. Kan dia tutup balik sebab nilai dia mungkin air tu dah mula meruap kan. Baik, cikgu. Okey, jadi apabila kering kita tengok apa terjadi apabila kering, cikgu uji Ya. bila matahari dah tarik semua air, nilai dia pun dia akan naik. Okey, Dia akan kemudian naik semula. 1000 lebih dia pun tutup balik. Jadi bila panas kita perlukan cahaya matahari kan untuk Ya, cikgu. keringkan. Okey, Oh, jadi menarik, tahniah cikgu. kepada Hanif Terima telah kasih, berjaya cikgu. membina projek. Cikgu, sebenarnya kan, saya nak cuba sekali lagi. Saya pasti sebelum kita mula buat yang sebenarnya ataupun saya yang suka berniaga ni, sebelum kita berniaga dan menjual produk ini, mesti kita nak uji kaji baik kali kan, cikgu? Betul. Boleh kita uji lagi satu kali, cikgu? Boleh. Saya Ini akan projek cuba. Hanif. Baik, sekarang kita perhatikan di nombor di atas sebelah kanan yang berwarna dalam kotak berwarna jingga itu 1023 nilainya. Saya akan sembur air di sini. Okey, ni contohnya air hujan lah. Sekarang jadi 873. Kita akan sembur lagi. 681. Ampaian akan terbuka jika nombor itu kurang daripada 550. 620. Baiklah. Sikit lagi 592. Hujan makin lebat ni. Hujan makin lebat ni, cikgu. Tapi sebenarnya bau menitik sebenarnya. Tapi tu dah dia. 500 Tapi lebih, saya tak bawah payah risau, 500. cikgu. Kita ada ampaian automatik Hanif Sean. Nampak sini mata saya. Itu tutup balik nilai dia kan. Okey. Baiklah. Tahniah pada Hanif. Satu lagi cikgu bagi sangat baik kepada Hanif. Terima kasih, cikgu. Sangat baik ganjaran kita yang ketiga. Sesi ni projek yang begitu menarik, betul tak murid-murid di rumah? Kita boleh cipta ni sama-sama dengan segala ilmu yang kita dapat daripada mata pelajaran reka bentuk teknologi ni. Macam-macam kita boleh buat sama-sama, cikgu. Baiklah, sekarang kita akan berehat sebentar. Saya nak teruskan uji kaji saya di sini. Anda semua cuba fikirkan idea apa yang kita nak buat sama-sama. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Sama-sama kita dalam slot tahap 2 dan kita akan terokai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Bersama saya ialah Cikgu Syaril. Cikgu, saya rasa menarik apa yang sudah kita lakukan hari ini dalam topik kita iaitu chip cantum-cantum dan siap. Okey, jadi kita tengok dah ni, kita dah masuk yang untuk sesi perbentangan dan dokumentasi. Ya, cikgu. Okey, kita tengok pada slide Hanif. Okey, sebelum Hanif membuat perbentangan dan dokumentasi, apa yang diperlukan oleh Hanif sebenarnya? Okey, untuk membentangkan projek ni. Okey, jadi kita tengok untuk dokumentasi nanti Hanif kena buat satu bentuk folio lah. Ya, cikgu. Hanif kena pastikan kat dalam tu, cikgu akan bagi juga senarai semak pada Hanif. Hanif mesti ada lakaran awal. Cikgu tengok Hanif dah buat lakaran awal tadi kan, yang cantik tu kan? Ya, cikgu. Okey, menarik tu. Kemudian analisis produk, lakaran yang ditambah baik. Okey, jadi Hanif dah buat dah cantik lah lakaran Hanif tu. Kemudian senarai alatan dan bahan yang kita dah tengok kan. Apa bahan-bahan, alatan yang diguna pakai. Cikgu tengok kat sini pun Hanif punya alatan pun lengkap dah ni sebenarnya. Ya, cikgu. Gunting semua kena ada lah kan. Kemudian ada anggaran kos, berapa anggaran kos yang Hanif perlukan untuk menyiapkan projek ni. Ada jadual kerja. Jadual kerja ni macam mana Hanif? Dia punya Turutan apa yang saya akan buat dahulu dan seterusnya, masa cikgu. dia kan. Ya, mengikut masa. Betul. Kemudian Hanif, cikgu nampak Hanif pun dah membina atur cara. Jadi semua tu kena masuk dalam dokumentasi. Dan kemudian last kali Hanif kena hasilkan produk. Produk pun Hanif dah hasilkan. Nampaknya semua dah ada ni. Cuma Hanif perlu masukkan ke dalam dokumentasi nanti. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, untuk sesi perbentangan kita dah sampai yang terakhir dah ni Hanif. Dah nak habis dah hujung-hujung dah RBT ni kan. Kalau Hanif bekerjasama dalam kumpulan, Hanif buat kumpulan ke individu ni? Saya individu. Kali ini saya individu, cikgu. Hari itu saya buat kumpulan. Itu kumpulan kan. Individu pun tak apa. Okey. Jadi Hanif lah sebagai ketua kumpulan sebab Hanif seorang saja individu kan. Okey. Jadi Hanif kena membentangkan perincian projek ni lah. Okey. Dan kemudian semasa perbentangan tu cikgu akan buat sedikit soal jawab lah. Baik, kan? cikgu. Cikgu tanya, tengok Hanif boleh jawab tak apa, tapi cikgu akan ajar Hanif lah, tunjuk pada Hanif sekiranya Hanif tak tahu apa benda ini seterusnya. Okey, dalam sesi soal jawab. Jadi untuk kali ni, cikgu rasa cikgu nak minta Hanif bentang sedikit projek Hanif. Boleh, cikgu. Kan? Saya mulakan, cikgu? Okey, boleh. Baiklah, cikgu. Saya kan sebenarnya, ketika saya belajar di rumah, kadang-kadang mungkin saya akan mendengar lagu, maka kalau saya ada jemur baju di luar, saya tak dengar pula bunyi hujan tu. Maka masalahnya nanti baju saya basah. Baju yang saya dah basuh tu akan jadi basah. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, supaya saya tak payah risau hujan di luar ketika saya sedang belajar, maka saya cipta ampaian automatik Hanif Sean. Ni, cikgu. Dengan ampaian automatik ni, cikgu, yang penting saya fikir saya melakukan sedikit lakaran awal. Di mana ampaian ini akan terbuka ketika ada sensor hujan di situ, cikgu. Ketika ada hujan berlaku, ada air. Situ, betul. Ya. Kemudiannya saya juga memikirkan apakah alatan yang diperlukan dan juga bahan-bahan yang diperlukan. Ya, sebagai contoh gam glue gun di situ, kan? glue gun di situ sebagai contoh salah satu. Kemudiannya, ya, cikgu, kan? Nampak mikro pengawal. Pengawal, kan? saya setuju. Kemudian saya senaraikan alatan dan bahan tersebut dan juga saya kena melakukan anggaran kos. Ya, supaya betul. kita tidak membazir dan juga ada rujukan senarai di sana. Seterusnya, saya juga membuat jadual kerja supaya kerja kita teratur dan sistematik dan juga kita membina atur cara supaya ada atur cara yang tertentu, boleh tahu kalau hujan basah akan terbuka ampaian tersebut. Dan tentunya yang terakhir, saya akan hasilkan produk ini seperti yang cikgu perhatikan di sini. Menarik ni. Ya, cikgu. Okey, untuk sesi soal jawab cikgu nak tanya sikit lah kan. Ya, cikgu. Pada Hanif. Ini Hanif pakai apa ni? Ini sensor apa agak-agaknya ni? Atas Itu namanya sensor hujan, cikgu. Sensor hujan. Wah, maknanya apa fungsi dia sebenarnya? Sensor hujan ni? Sensor hujan ni ialah supaya kalau berlakunya hujan, ada air, maka sensor hujan ni akan dapat tahu ada hujan juga, maka akan memberitahu saya punya perkakas di sini untuk buka ampaian automatik. Jadi ada motor kat sini, motor servo, apa fungsi dia? Motor servo menerima
arahan daripada saya punya mikro pengawal di sana. Maka kalau ada hujan sekali lagi, motor itu yang akan membuka ampaian tersebut. Dan cikgu nampak ada apa ni kat sini, lampu juga ya? Oh, maknanya bila hujan gelap lah kan? Ya, cikgu. Bila hujan gelap, jadi lampu tu fungsi dia? Saya tahu itu sebagai akan memberitahu saya punya alat ini akan berfungsi dan boleh nampak dalam gelap tu, cikgu. Betul. Bila hujan gelap, bila ada lampu LED tu dia cerah lah kan. Jadi mudahlah nak angkat baju kan. Ya, cikgu. Tak ada hantu kan. betul cikgu. Baik. Okey, tahniah untuk Hanif. Cikgu rasa Hanif pun dah berjaya membuat perbentangan dengan baik. Cikgu bagi 3 pada Hanif. 3 pada cikgu, baiklah. Sebenarnya dah ada tapi baiklah. Saya pasti ada di sini. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi cikgu rasa nampaknya Hanif dah berjaya menyiapkan projek perbentangan, tapi Hanif jangan lupa dokumentasi nanti Hanif kena hantar pada cikgu lah. Baik, okey. cikgu. Jadi untuk hari ini Hanif, agaknya apa dah Hanif belajar sebenarnya? Saya rasa hari ini macam-macam dan saya belajar, cikgu. Dari awal kita tahu kita ada langkah-langkah yang kita harus lakukan dahulu. Sebagai contoh, ada lakaran awal, ada anggaran kos, senarai alatan dan bahan, ya. Dan seterusnya kita juga kena tahu bagaimana kita ingin memasang produk kita itu. Itu penting. Tapi kalau kita tahu je untuk bagaimana nak hasilkan tapi tak tahu pasang, tak hasil juga produk itu juga. Betul. Tentunya memasang produk itu sangat penting. Dan yang terakhir, tentunya kalau kita dah pasang produk, kita kena lakukan pembentangan dan dokumentasi. Betul ke, cikgu? Betul. Nampaknya Hanif dah pelajari dengan baiklah hari ini. Cikgu ucap tahniah pada Hanif. Terima kasih, cikgu. Cikgu, apakah pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya, cikgu? Cikgu nampak Hanif dah berjaya menyerap ilmu apa yang cikgu bagi kepada Hanif pada hari ini. Jadi tahniah sekali lagi pada Hanif. Cikgu bagi 10 bintang kepada Hanif. Terima kasih, cikgu. Yang pasti murid-murid di rumah juga banyak yang kita belajar sama-sama hari ini kan. Tapi cikgu, saya tahu murid-murid di rumah, kawan-kawan saya ni, diorang jenis yang nak tahu lagi loh, cikgu. Diorang tak puas hati dengan sikit je kita beritahu. Nak tahu lagi, cikgu, di manakah kawan-kawan saya di rumah boleh mendapatkan ilmu atau maklumat lebih mengenai apa yang kita belajar hari ini? Jadi apa yang dah kita pelajari hari ini, jangan lupa murid-murid di rumah buka website Pelantar Delima KPM. Semua terdapat kat situ, Hanif. Ingat tahu kawan-kawan saya di rumah, terus ke Pelantar Delima KPM seperti pautan yang kita perhatikan di kaca TV anda sana. Cari lagi ilmu tahu. Dan dengan itu kita sudah sampai ke penghujung episod kita kali ini. Tentu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita, Cikgu Syaril. Cikgu Syaril, terima kasih banyak-banyak hari ini, cikgu. Dan juga kepada Cikgu Nabila, jurubahasa isyarat kita. Terima kasih Cikgu Nabila kerana bersama kita hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah, tahniah kerana bersama kita hari ini. Saya pasti anda semua pengejar ilmu dan pengamal ilmu yang baik-baik. Nama saya Hanif Shaun. InsyaAllah kita jumpa lagi di mana? Di Didik TV KPM. Saya jumpa lagi. Yuk, kita jumpa lagi.